Kalau awak tak boleh hantar saya, cakap je. Saya boleh je drive sendiri. We need to talk seriously. Dah berapa hari dah awak macam ni je. Sayang. Awak dah tahu kan, Mak Wan tak sihat. Yang beria sangat nak pergi NGO tu asal. Saya dah tanya Mak Wan lah, dia okey je. Memanglah dia cakap dia okey. Awak tu nak sangat pergi NGO tu. Takkanlah Mak Wan tu nak langgar cakap majikan dia. Takkan itu pun tak boleh fikir. Awak ni kenapa? Hal rumah saya uruskan. Kita dah bincang dah pun. Saya tahulah apa yang saya buat. No, Amanda, awak tak tahu apa yang awak buat. Okey, so sekarang ni awak tak izinkan saya lah pergi. Okey. Ni last. Lepas ni tak ada dah NGO. Awak nak sangat sedut rumah kan? Itu dia tadi sedutan daripada siri drama Cinta Sekali Lagi. Mungkin situasi yang telah pun dikongsikan tadi, Rina, ada ataupun pernah berlaku dalam kalangan anda penonton-penonton. Kalau kita cakap tentang komunikasi ni, ada komunikasi dua hala, ada komunikasi satu hala dan ada juga silent treatment yang mana kadang-kadang seorang pihak tu cakaplah macam-macam, tapi yang seorang lagi tu ambil indah dan tak indah saja apa yang dicakapkan. Tak ada perbincangan, tak ada kata sepakat. Ini yang menyebabkan yang seorang lagi makan dalam. Dan ini sebenarnya situasi yang kami nak bawakan kepada anda untuk perbincangan kita. Kerana percayalah, dalam sesuatu hubungan rumah tangga tanpa komunikasi yang berkesan, pastinya akan timbul pelbagai permasalahan sehingga mampu untuk membawa kepada perceraian. Jadi sebelum situasi ini berlaku, bagaimana kita nak mencari balik titik-titik kemesraan dan juga bibit kasih sayang agar kita dapat berkomunikasi secara baik. Jadi untuk berbincang lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, kita bawakan dua tetamu istimewa kita, tak lain tak bukan di hujung sana, non jauh datang dari Johor. Apa khabar Ustaz Azam Al-Kankari? Baik, Alhamdulillah. Rina sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Moga manfaat. Moga-moga para penonton terus menonton. Banyak nak kongsikan hari ini, insya-Allah. InsyaAllah. Kita pun tak sabar nak dengar, Karina, apa Itulah huruf-huruf. Akan ada lah akronim-akronim terbaru. Okey. Dan kita juga hari ini bersama dengan Dinas Mokhtar. Apa khabar, Dinas? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. Kalau kita cakap tentang topik kita hari ini, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Macam dari awal tadi, Rina dah kongsikan, komunikasi ini bukan saja penting dalam hubungan rumah tangga, tapi dalam apa saja bentuk hubungan, kita perlu ada komunikasi. Kalau mungkin kita tanyakan kepada Ustaz dahululah. Kalau kita cakap tentang komunikasi ini, terutama sekali dalam hubungan rumah tangga, betul, sejauh mana kita perlu menganggap ini satu perkara yang penting? Sebab kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga, kalau ada seorang pasangan tu yang lebih dominan, seorang lagi pasangan tu dia akan rasa takut untuk meluahkan perasaan, untuk bercakap kerana sama ada dia hormat ataupun dia ada perasaan takut hingga kurangnya ada komunikasi, Ustaz. Baik, ini sangat menarik. Terima kasih ya Fiza, Rina serta Dinas ya, para penonton semua. Bila mana kita bicara tentang komunikasi, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah jumpakan kita pada hari Jumaat yang penuh barakah dengan topik yang sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan, bila mana kita rujuk tentang komunikasi, para penonton semua ya, komunikasi tuan-tuan rujuk dalam kamus edisi, Kamus Dewan edisi keempat, cetakan 2014. Buka muka surat 812. Bawah sikit tu detail ya Ustaz. Detail. Rasa macam dengan lecturer cakap. Nampak tak buat homework? Teruskan. Itu yang penting. Tuan-tuan dan puan, buka muka surat 812. Tuan-tuan tengok komunikasi maknanya apa? Komunikasi yang maksudnya adalah perhubungan secara langsung ataupun melalui perantara. Maknanya kita berhubung secara langsung. Jumpa, tengok face to face kata orang kita kan, atau muka ke muka, mata ke mata, hati ke hati kan. Maknanya kita jumpa dengan orang. Itu komunikasi. Ada juga tuan-tuan dan puan kita menggunakan komunikasi secara lisan ataupun secara senyap ataupun dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang lain, WhatsApp dan sebagainya. Maknanya tuan-tuan dan puan, sama ada juga kalau kita tengok tetamu kita memang bagus ni. Dinas dia ada diploma komunikasi media, betul Oh, pandai tak aku? Research. Sebenarnya sembang tadi kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, komunikasi ini adalah bagaimana kita berhubung perantara. Lebih-lebih lagi juga tuan-tuan dan puan adalah perhubungan komunikasi kita dengan pasangan kita, bukan saja dengan pasangan, bahkan dalam keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan mak mentua kita, dengan ipar duai kita. Ini paling penting tuan-tuan dan puan. Tapi hari ini fokus nak tentang pasangan. Saya tanya ya Fiza, Rina ya, dalam laman sosial saya, Instagram saya, Facebook saya, Azam Al-Kankari. Saya tanya, ramai yang komen. Ramai yang komen kat bawah tu. Dia kata antaranya saya konkludekan, saya rumuskan daripada soalan-soalan itu, jawapan cadangan mereka, ada 3 antara sebab orang terganggu dan rosaknya komunikasi rumah tangga. TPM.
Boleh teruskan ke atau macam mana? Silakan. Boleh ya, tak ada masalah. Ni Dinas kita tak payah tanya bercakap. Ni pengalaman. Tuan-tuan dan puan, apakah antara punca masalah komunikasi rumah tangga? Ada TPM. Apa dia? T yang pertama itu tidak berterus terang. Ini bahaya. Tuan-tuan dan puan, orang yang tidak berterus terang sebenarnya bahaya. Tapi kalau terus terang sangat pun bahaya juga. Dia terlampau jujur pun masalah juga. Tetapi tuan-tuan dan puan, tidak berterus terang dengan pasangan. Sebagai contoh, dia tak balik rumah sebab ada hal-hal tertentu. Akhirnya dia senyap, tak cakap apa-apa. Dan akhirnya pasangan minta maaf cakap lah, wanita kadang-kadang dia overthinking. Tapi kalau wanita aja, lelaki pun sama juga. Dia fikir yang melampau hingga menyebabkan akhirnya berlaku miscommunication ataupun komunikasi yang terputus dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, itu T yang pertama. Boleh teruskan ke? Kita simpan Kita dulu lah simpan kot. P dan M P tu. dan M. Ada P dan M. Nanti kejap lagi insya-Allah. Baik, bila menyentuh tentang komunikasi ini, apa yang disentuh oleh Ustaz tadi, bila kita tidak berterus terang, pastinya kita akan menyimpan segala-galanya. Dalam soal rumah tangga ini, kita mahu pasangan kita memahami kita. Tetapi kalau tidak ada sikap untuk berterus terang itu, jadi tak sampai apa yang kita rasakan. Bagaimana Dinas melihat situasi ini? Sebenarnya ada satu juga lagi masalah. Kadang-kadangnya, betul lah tadi, kalau kita terlampau berterus terang pun kadang-kadang diorang tak boleh nak terima. Ya. Jadi kita kena pandai politik lah dalam segi relationship kita dengan husband kita. Kita kena faham dia. Sebelum kita kahwin dengan dia pun kita kenalah faham each other dulu kan sebelum kita tengok serasi ataupun tidak. Dan kita kena tahu macam mana nak maneuver the whole situation untuk biar situasi itu boleh diselesaikan dengan lebih tenang. Macam tu. You kena pandai juga nak main dengan kena tahu macam mana nak ambil hati dia balik dan sebagainya dan macam mana apa situation yang kena betulkan. Macam tu. Kerana ada politik dalam kena tahu komunikasi. Politik dia juga. You kena pandai untuk main dengan apa ni lah. Kena tahulah macam nak jaga hati dia dan sebagainya. Tapi ada juga masalahnya seumpama Dinas dengan suami kan kadang-kadang sebab dia tegas. Dia memang seorang yang tegas. Memang dia tahulah sebelum kahwin dengan dia pun dah tahu dia ni seorang yang tegas. Tapi kita kena tahu macam mana nak membuatkan situasi tu dia longgarkan sikit ketegasan itu. Kena pandai macam Rina kata tadi ada politik dalam hubungan tu kena faham dan pandai untuk kawal situasi. Tapi kadang-kadang Dinas dan juga ustaz serta penonton mungkin ada juga dalam kalangan anda penonton pernah melalui situasi sebegini. Kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga tu isteri ni bila bergaduh dengan suami, bila isteri cakap bang, suami cakap sepatah je perkataan. Cakap salah, tak cakap salah. Jadi tak tahu apa masalah sebenarnya. Dan keadaan-keadaan sebegini sebenarnya yang macam tadi Rina kongsikan juga, bila kita pendam, kita simpan macam ustaz katakan T tadi tu, kita tak terus terang, itu akan menyebabkan dia boleh membara dan akhirnya boleh menyebabkan makan dalam dah boleh jadi pecah dan boleh menjadi masalah yang berlarutan. Macam mana ni? Itu menarik sebenarnya. Dia ada rentetan je dengan P dan M tu tadi. Okey. P yang kedua adalah pendam. Ini yang bahaya tuan-tuan dan puan. Ada orang kata, Ustaz, adakah terus terang dan pendam ini dua benda yang tidak terus terang dengan pendam ini adalah benda yang sama? Dia benda yang berbeza. Tidak terus terang itu tuan-tuan dan puan, dia merahsiakan ataupun dia bercakap tetapi dalam keadaan tidak betul ataupun untuk menjaga hati dan sebagainya. Tetapi ada yang kedua, pendam dan akhirnya dia rentetannya adalah pendam. Pendam dia makan hati dan dia akan menjadi bom jangka. Ini bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dia pendam itu sebab minta maaf cakap ya, banyak statistik. Saya buat kajian kan, kita jumpa ramai orang kat luar sana, berbilion-bilion manusia kita jumpa kat luar sana kan. Ramai yang mengatakan bahawa masalah perceraian ini adalah bermula ataupun disebabkan kerana masalah komunikasi. Ini kita rasa tuan-tuan dan puan kena muhasabah diri kita. Sebab tuan-tuan dan puan, pendam ini boleh tetapi berhati-hati. Bila makin lama itu sebab banyaklah yang menyebabkan perceraian dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Moga Allah lindung kita. Tuan-tuan dan puan, yang ketiga pula apa dia? Ini bahaya. Bila dah pendam dan akhirnya melampau, dia akan jadi M yang terakhir ini adalah menyendiri. Menyendiri ini apa dia? Dia dah malas nak layan dah. Lantak kau lah. Lantak kau lah. Tahu hati. Ini yang paling bahaya tuan-tuan dan puan. Bila mana dia dah lantak kau lah, kurang komunikasi, kurang bercakap. Itu sebab tuan-tuan dan puan, guru kami ajar, dalam rumah tangga kita biasa kan nak kahwin, kita ada pra-perkahwinan, khusus pra-perkahwinan. Berapa hari? 2 hari je. 2 hari je khusus pra-perkahwinan tu. 2 hari, tak 2 hari. Nak kahwin berpuluh-puluh tahun sepanjang masa. Tetapi bayangkan pergi khusus haji, berbulan-bulan nak pergi 40 hari je. Tengok nampak tak persediaan bagaimana. Sebab tuan-tuan dan puan, ramai di kalangan kita kurang untuk pergi khusus pasca perkahwinan. Sebenarnya perkahwinan sebelum itu memang kena khusus. Dalam perkahwinan itu
pastinya tahun yang pertama, tahun yang ke-5, tahun yang ke-10, tahun yang ke-20 adalah satu jangka masa yang sangat panjang yang perlukan khusus dan juga pengajian untuk kita belajar. Itu sebab dalam agama dia dipanggil ilmu munakahat. Apa ilmu munakahat ini? Ilmu rumah tangga. Bagaimana kita nak berkomunikasi, bagaimana kita nak bercakap dengan pasangan, nak jaga hati dan sebagainya. Ini tak, balik rumahnya belasah. Belasah cakaplah maksudnya kan. Dia pun komunikasi melampau pun masalah juga. Dia kerjanya cakap lepas saja. Tuan-tuan dan puan, janganlah. Dia cakap lepas boleh. Itu sebab Ibu komunikasi ini lagi-lagi bahayanya dengan sekarang ini kita ada teknologi. Teknologi ini sebenarnya tuan-tuan dan puan dia boleh mendekatkan yang jauh, tetapi yang paling kita takut menjauhkan yang dekat. Ini paling bahaya. Bila menjauhkan dekat, oleh kerana dalam WhatsApp ni dia tak ada intonasi. Kadang-kadang cakap biasa je, tapi orang ingat rupanya bergaduh. Inilah antara masalah komunikasi dan mungkin saya akan kongsikan apakah tips komunikasi berkesan. Dia ada 2 Shen. Apa Shen? Kejap lagi lah. Dulu boleh. Boleh dulu Shen tu. Okey, bila menyentuh tentang bagaimana sebenarnya kalau kita melihat kegagalan dalam rumah tangga disebabkan oleh komunikasi yang tidak berkesan ini, kadang-kadang mungkin juga kerana pasangan ini masing-masing mengharapkan ataupun mempunyai jangkaan yang berbeza. Kita meluahkan sesuatu tetapi difahami oleh pasangan dengan cara yang salah. Ini juga membuatkan apa yang disentuh oleh Ustaz sebentar tadi, membuatkan kita memendam rasa. Betul. Sebab kita rasa mesej yang nak disampaikan itu tidak jelas kepada pasangan. Itu sebab bahayanya kalau kita berkomunikasi ataupun lagi-lagi bila kita tengah marah. Betul. Daripada telefon, daripada WhatsApp, daripada teks. Sebab mungkin apa yang kita nak cakap tu orang tu baca dengan tonasi yang salah. Banyak kali I selalu cakap dekat I punya kawan-kawan dan juga I punya adik-beradik semua kan, kalau nak bergaduh, kita jumpa bergaduh. Kita discuss apa yang kita nak cakap kan. Jangan never do it on the phone sebab nanti kan tonasi dia akan lagi teruk dan Kita baca berbeza-beza kan. Dan benda tu akan jadi lagi teruk. Dan Dia akan lebih manja. you tak akan dapat menyelesaikan masalah tu. Malah dia jadi lagi ke lain pula nanti. Masalah tu mungkin sikit je sebenarnya. Tapi akan menjadikan melarat-larat dan merepeklah dah jadi benda lain. Tapi nak tanya juga kepada Dinas, mungkin ramai juga dalam kalangan kita ni, dalam tempoh ataupun fasa bercinta ni, kadang-kadang kita boleh berkongsi apa sahaja, berkomunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Kita luahkan luahan masalah kita bersama rakan kita, bersama pasangan kita, masalah keluarga kita, pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang selepas kita mendirikan rumah tangga, kadang-kadang ada satu macam orang kata penghalang ataupun barrier tu, yang mana kadang-kadang kita jumpa pasangan kita hanya cakap pasal urusan rumah tangga saja. Kita dah tak kongsikan lagi masalah-masalah yang lain. Tapi macam Dinas sendiri, bagaimana pendekatan yang Dinas ambil? Adakah suami ataupun pasangan itu memang dianggap sebagai kawan baik ataupun bagaimana? Oh, sebab kita orang memang daripada kawan dulu, memang kawan lama. Jadi alhamdulillah komunikasi tu tak ada masalah lah. Dan kita memang kita sentiasa buat benda sama-sama. Dan aktiviti yang kita selalu yang kita suka buat pun memang aktiviti yang sama. Jadi mungkin sebab tu juga alhamdulillah jodoh kan. I dapat suami macam tu kan. Sebab dulu memang kawan rapat. Jadi tak ada problem pun di that area lah sebab kita punya apa yang kita discuss dan apa yang kita minat dan apa yang kita bicarakan adalah benda yang dia pun boleh relate. Sama. Sama. Dia lebih mudah kalau kita lihat Dinas dan pasangannya sebab kenal sebagai kawan dahulu dan memahami segala-galanya. Tetapi kita juga tak boleh lupa Ustaz bahawa proses dalam rumah tangga ini adalah satu proses hubungan yang panjang. Setiap hari adalah hari baru yang kita mengenal pasangan kita. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa dalam situasi sebegini, apa sahaja benda baru yang kita belajar dari pasangan ataupun kita melihat ada kelemahan dan kekurangannya itu sebagai pelengkap dalam hidup kita. Kita tidak jadikan ia sebagai satu masalah besar untuk menjadikan punca dalam pergaduhan rumah tangga. Luar biasa soalan Rina ni, tuan-tuan dan puan. Sangat luar biasa. Sebab apa? Kalau kita fikir, bagaimana perkahwinan itu sebab ya tuan-tuan dan puan, lelaki dan perempuan mempunyai dua karakter yang berbeza. Itu sebab ada orang tulis woman from Mars, man from Mari Venus lah, entahlah apa pun. Seperti aku je kan. Maknanya tuan-tuan dan puan, lelaki dan perempuan ni dua manusia yang berbeza. Lebih-lebih lagi bila kita berkahwin. Perkahwinan ni tuan-tuan dan puan adalah kita menggabungkan dua keluarga yang berbeza. Sebagai contoh, mungkin suami ini, tuan-tuan dan puan, mungkin suami ini keluarganya memang jenis harapan
jam 6, 7 pagi. Memang ada. Awal betul, lepas subuh tu sarapan. Memang ada tuan-tuan dan puan. Tetapi bila berkahwin pula dengan pasangan isteri dia pula ni, jenis sarapan yang memang 9, 10, terus package lunch, makan tengah, brunch. Makan tengah hari dengan sarapan terus. Tuan-tuan dan puan, dua keluarga yang berbeza. Bila berkahwin menjadi satu keluarga yang baru. Sebab tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita rasa berbeza sebagainya. Itu sebab dalam rumah tangga kita kena bijak untuk mengurus. Nabi SAW kata dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata apa? Mafhumnya, sempurnanya iman seorang itu adalah kerana akhlaknya. Dan akhlak yang paling sempurna, tuan-tuan dan puan, adalah akhlak dengan pasangannya. Kadang-kadang kita dengan isteri bagaimana? Dengan suami bagaimana? Tak kiralah siapa yang menonton pada ketika ini. Saya yakin yang menonton pada ketika ini, insya-Allah tak ada masalah dengan keluarga, dengan komunikasi rumah tangga, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan, jangan lupa, komunikasi inilah yang akan menyebabkan kita masalah di kemudian hari. Saya minta maaf cakaplah. Kadang-kadang orang kata, komunikasi rumah tangga ni suami isteri je. Sebenarnya dia juga berkerapat bila mana mak dengan anak, tu ayah dengan anak juga. Ni kadang-kadang disebabkan anak, mak bapak bergaduh pun masalah juga. Disebabkan anak, suami isteri bergaduh oleh kerana komunikasi yang masalah. Sebab ini bahaya tuan-tuan puan. Jadi bagaimana kita nak menjaga komunikasi yang berkesan? Apakah tipsnya? Boleh saya cakap ke dua tu? Boleh cerita satu dulu kot. Oh, satu dulu Mana tahu ada VT ke apa kan? Pandai lah dia. Saya tahu Saya dapat je. walaupun tak pakai earpiece, saya dapat maklum. Tapi tak apalah tuan-tuan puan, kita tengok dulu VT nanti. Okey. Baru Kita kita akan terus bawa ke VT. dua version tu. Nak tu version, stay bersama kami. Okey, silakan. Masalah saya dengan suami ialah masalah sentiasa nak berkomunikasi memang payah. Sebabnya sentiasa sibuk, suami saya sentiasa sibuk dengan kerja dan kawan-kawan. Nak bercakap, masa dengan anak-anak memang sangat terhad. Jadi untuk mengatasi ini, saya cuba berbincang. Dah 2-3 kali berbincang, masalah yang sama juga jadi sampai tak dapat penyelesaiannya. Saya dengan suami saya adalah kami dua-dua sama ego. Masing-masing nak kerja berjaya hingga lupa tanggungjawab sendiri. Dan masalah komunikasi menjadi punca utama kami satu keluarga. Dia dengan sikap pendiam, saya dengan sikap pendiam saya. Tak ada masa untuk keluarga. Untuk mencari solution dalam masalah kami berdua adalah masa dan komunikasi bersama keluarga. Tanpa masa dan komunikasi, takkan boleh membangun keluarga yang bahagia. Kalau kita ada masalah, kita perlu berbincang dengan pasangan kita untuk cari jalan penyelesaian. Masa terbaik untuk kita meluah dan berkomunikasi dengan pasangan ialah sebelum waktu tidur. Sebab masa tu kita boleh sambil bersantai-santai, boleh berbincang tanpa ada gangguan pada anak-anak. Itu dia pentingnya komunikasi dalam hubungan rumah tangga. Ada yang berkomunikasi dengan pasangan sebelum waktu tidur di atas tempat tidur tu, sebab maklumlah kadang-kadang satu hari tu sibuk kan. Dua-dua pasangan bekerja, sukar untuk mencari masa bersama. Tapi sekarang ni mungkin ada banyak juga ruang untuk berkomunikasi, sebab dalam tempoh PKPB di setengah negeri ini juga banyak juga dalam kalangan pasangan bekerja di rumah. Apa kata ambil ruang ini untuk kalau sebelum ni tak sempat berjumpa, tak ada masa nak makan bersama dan sebagainya, gunakan waktu ini waktu yang terbaik untuk berkomunikasi dengan pasangan dan juga anak-anak. Tapi Dinas, kalau kita cakap tentang komunikasi ini bukan proses yang kita boleh lakukan dalam tempoh satu hari. Dinas dah pun berkawan dengan pasangan, jadi memang dah mengenalilah hati budi dan sebagainya. Dah tahu dah mungkin apa yang tak suka, apa yang disukai dan sebagainya kan. Tapi kalau kita lihat dalam satu konteks yang berbeza pula, pentingnya komunikasi ini untuk memberi contoh yang terbaik kepada anak-anak kita. Komunikasi yang baik antara kita dan pasangan akan melahirkan juga anak-anak yang baik. Kerana kita ini adalah cerminan kepada anak-anak kita. Bagaimana Dinas mengambil ataupun melihat situasi ini satu perkara yang amat-amat penting dalam kita membesarkan anak-anak ini. Memang sebab ialah apa yang kita buat, diorang akan ikut anak-anak kan. Because diorang memang belajar daripada kita lah. Diorang akan imitate apa segala benda yang kita buat. Terutamanya Obil, anak yang paling kecil tu. Dia sekarang ni semua benda dia. 17 bulan. Dia sekarang ni apa kita buat semua dia ikut. Ya, so jadi memang apa contoh yang terbaik lah untuk remind balik kita, walaupun kadang-kadang kita ni sebagai parents kan macam lalai lah kadang-kadang kan tak terfikir, tapi disebabkan Obil ni memang suka mengikut sangat supaya macam ni kita kena lebih lebih conscious apa kita cakap, apa kita buat kat rumah tu kan, jangan bagi dia ikut benda yang salah kan. Jadi Dinas memang banyak
educate ataupun mempraktiskan dengan anak-anak, okey, you ada problem apa, okey, kat sekolah macam mana apa benda, and I treat diorang ni macam kawan tau, jangan terlampau strict juga sebab kita kena ada balance. Papa dia dekat rumah memang strict lah sebab Rick memang jenis yang dibesarkan dengan cara begitu. Jadi dia berdisiplin. Jadi dia pun nak anak-anak dia macam tu juga. Macam Dinas, bukan tak cakap yang Dinas tak disiplin, memang garang juga. Tapi kita kena ada balance tau. Good guy and the bad cop and the good cop. Jadi supaya diorang tak takut nanti nak cerita dengan kita. Macam kalau kat sekolah, kalau ada masalah dengan kawan-kawan dan sebagainya, kadang-kadang diorang macam, tak naklah cakap dengan mami, takut mami marah. You know? Tapi kita, walaupun benda tu sekecil, masalah yang paling kecil pun, masalah gaduh budak-budak pun, tapi kita kena bukakan ruang untuk dia rasa selamat untuk luahkan apa saja dengan kita. Berkomunikasi dengan ibu bapa. Berkomunikasi dengan ibu bapa. Penting untuk ibu bapa sebenarnya bagaimana mereka menjadi cerminan yang baik untuk anak-anak sendiri melihat sebagai satu role model yang baik dalam menjadikan komunikasi itu sebagai satu medium yang terbaik dalam sesebuah hubungan kekeluargaan. Kalau boleh kita kongsilah sedikit daripada sudut pandang Ustaz sendiri dalam kehidupan keluarga, kehidupan berpasangan ini kan, bagaimana sebenarnya Ustaz sendiri merasakan penting komunikasi antara pasangan Saya ini? rasa Rina dah tahu jawapan dia. Tuan-tuan Kita puan, kongsi sangat penonton. penting, sangat penting. Saya diam tak diam, kami ni saja nak cerita pasal jarang aku cerita keluarga kat TV ni. Saya tak pernah kenal pasangan saya. Maknanya sebelum berkahwin, kami tak pernah kenal pun, tak pernah kenal langsung. Tapi adalah orang kenalkan, alhamdulillah kami berkahwin. Dia 12 kami first time jumpa tahun 2014. Jadi 12 kami first time jumpa 2014. Kemudian 6 2015 kami tunang. Kemudian 9 10 2015 kami nikah. Dan sampai sekarang alhamdulillah 2 orang cahaya mata. Doakanlah. Itu Fakihah dan juga Fayat. Doakanlah moga dia sihat selalu. Baik, tuan-tuan puan, apa tak nak kongsikan? Tak nak malu. Bila mana kita cerita pasal keluarga, memang betul. Kadang-kadang isteri kita ni dia daripada dibesarkan dengan keluarga yang berbeza. Kita dibesarkan dengan keluarga yang berbeza. Tapi bagaimana kita nak membina? Itu sebab tuan-tuan puan, tips komunikasi berkesan, dia berkait rapat dengan 2 Shen ni tadi. Apa 2 Shen? Yang pertama, seperti yang Dinas katakan tadi, memang betul. Yang pertama, kita perlukan discussion. Cakap putih. Shen. Apa yang ditanya kita tadi? Apa Shen-nya? Apa Shen-nya kan? Discussion. Yang pertama, discussion. Betul. Seperti yang Dinas katakan tadi, discussion dengan anak. Kita nak discuss dengan anak, discuss dengan pasangan. Seperti Fiza katakan, sebelum tidur, bincang. Itu memang amalan kami. Dan yang paling penting, tuan-tuan, saya setiap hari kena WhatsApp. Walaupun saya outstation, kita keluar dan sebagainya. Shen juga outstation kan? Bukan. Kita keluar dan sebagainya, mesti pagi WhatsApp. Rumah saya kerja. Dia seorang jururawat di kerja. Saya pun seorang guru di Johor. Mengajar sekolah agama pun kerja. Jadi anak kami, kita kena komunikasi. Kadang-kadang pagi dia dah keluar gelap. Saya jaga anak. Kemudian petang pula dia ambil anak. Malam dah gelap, pusing balik. Jadi bagaimana kita komunikasi? Tuan-tuan puan, ada teknologi, inilah masanya. Kita manfaatkan WhatsApp, tanya khabar. Tuan-tuan puan, jangan guna WhatsApp dan sebagainya untuk membawang aja. Contohlah kan. Gunakan juga untuk kita berkomunikasi. Kadang-kadang dalam laman sosial, kan boleh PM dan sebagainya. Jadi yang penting discussion, bincang. Dalam organisasi, dalam bisnes, dalam company, dalam syarikat, dalam kerja, kita ada discussion. Paling kurang pun sehari sekali. Itu meeting. Habis show meeting. Postmortem. Tak habis-habis kan? Contoh kan? Maknanya tiap-tiap hari kena meeting. Tiap-tiap hari kena discussion. Kadang-kadang seminggu sekali. Betul Dina? Orang bisnes kan? Kan? Kadang-kadang hari-hari. Hari-hari. Kadang-kadang setiap jam. Payah juga. Kenapa sil tak kerja? Contoh. Maknanya dalam organisasi pekerjaan kita pun ada discussion. Mana mungkin tuan-tuan dalam rumah tangga yang dikatakan organisasi kecil kita yang insya-Allah kita nak bina dia hingga ke syurga. Ini yang paling penting. Bincang, perbincangan. Discussion adalah perbincangan. Bincang. Gaduh bincang. Yang penting gaduh boleh. Tapi jangan lama sangat. Ini paling penting. Bohong tak gaduh. Bohong. Lagi sekali. Bohong. Dia kan cakap, seorang kata, macam sweet aja kan. Memanglah. Gaduh. Jangan cerita ke orang. Betul Dina? Gaduh cerita buat kapet aja. Jangan ceritakan. Apa hal dalam bilik, cerita dalam bilik. Keluar. Biasa. Maknanya gaduh, boleh gaduh tapi jangan lama. Sebab syaitan akan seronok. Yang Shen pertama, discussion. Bincang. Dan Shen yang kedua, apa dia? Negotiation. Wah. Dahsyat.
Lagi sekali. Negotiation. Jangan negotiation. Negotiation. Apa negotiation? Tuan-tuan dan puan, negotiation kalau tuan-tuan tengok dalam Google, Google terjemahan, perundingan. Itu seperti mana kita berunding. Kadang-kadang bincang dengan pasangan. Komunikasi penting. Perundingan dengan isteri. Contoh yang petang ni siapa nak ambil anak. Yang rumah ni apa kata kita bagi kerja. Maaf mencelah Ustaz. Ya, Siapa buat sarapan pagi tadi? Saya buat sarapan. Negotiation. Negotiation. Sebenarnya beli jiwa. Saya pagi tadi dah buat sarapan awal-awal, lepas tu bergerak. Sarapan biasa je, mi goreng je. Sampai ada udang besar. Dia dah besar, Dengan dah sotong. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan Fadil dalam fokus nak balik rumah pula kan. Mesti orang rumah tengah tengok ni. Baik, maknanya tuan-tuan puan negotiation. Bagi hal rumah tangga, siapa basuh baju, siapa jaga anak, sama-sama kita negotiate, kita buat perundingan. Ini penting tuan-tuan puan. Maknanya dalam rumah tangga, komunikasi yang berkesan adalah discussion dan juga negotiation itu perbincangan 2P. Boleh je nak 2P kan? Perbincangan dan juga perundingan. Jadi kita berunding. Seperti kata Dinas tadi, betul. Anak-anak ni kalaulah sampai satu tahap dia takut dengan kita, ini yang paling bahaya tuan-tuan puan. Kalaulah anak kita remaja, dia boleh cerita dengan kita siapa suka dia, dia suka kat siapa. Maknanya tuan-tuan puan, ibu ayah yang sangat luar biasa. Ini selalu mana-mana ceramah parenting saya cerita benda ni. Maknanya kalaulah anak kita cerita semua hal peribadi dia. Tak maaf cakap tuan-tuan ya, sampailah setahap dia akan balik ke apa kebahagiaan, cerita dengan kita secara detail walaupun ini tabu, walaupun ini benda yang macam benda yang macam memalukan, tapi dia boleh cerita dengan kita secara peribadi. Maknanya tuan-tuan puan, ibu bapa yang luar biasa. Kerana anak kita percaya dengan kita. Ini yang kita nak tuan-tuan puan. Komunikasi rumah tangga, perbincangan dan perundingan memberikan kebaikan insya-Allah. Moga manfaat. Discussion and negotiation. Orang kata didik anak mengikut zaman itu penting juga dan Sangat seiring dengan komunikasi. Di penghujung perbincangan ini Dinas, mungkin Dinas juga ada sedikit yang ingin dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Macam Dinas, dia selalu cakap dengan my husband, kita ni bila kita dalam satu keluarga, lagi-lagi kita ada anak-anak, kita ni jadi bukan sahaja suami isteri. Kita sebenarnya satu tim. Betul. Satu tim. Dan anak-anak ni tim kita juga. So keluarga ni is satu tim di mana apa-apa pun kita kena bekerjasama. So even anak-anak kena juga bekerjasama untuk macam mana kita nak make this work. Macam mana kita nak benda ni jadi sempurna dan kena apa ni lah, kena Negotiate betul. Nampak tak? Negotiate dan juga kena Discussion. kena come up with idea yang menarik untuk buat jadi satu keluarga sebab kita kan team. So kalau kita ada masalah pun kita kena discuss juga, kena sama-sama bincang juga macam mana nak selesaikan masalah ini. Sebab kita by the end of the day memang satu keluarga tapi satu team juga. Macam tadilah kena ada juga perbincangan, kena ada postmortem juga walaupun dalam hubungan kekeluargaan. Dan postmortem ni saya last. Ya, silakan penutupnya. Boleh kita kongsikan di Instagram, Facebook saya Azhar Kakak ni kan. Dan apa dia? Contoh penutupnya adalah tuan-tuan dan puan, postmortem ni perlu buat dalam rumah tangga. Paling kurang sebulan sekali. Kita tengok balik. 5 tahun. Macam saya, Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan. Kita tak tahu kemudian hari. Kita doa yang baik-baik, tuan-tuan dan puan. Kepada tuan-tuan juga, insya-Allah kita semua, saya doa yang baik-baik. 5 tahun pertama ni, perkahwinan kita apa yang kita dah capai dan apa yang kita nak capai 5 tahun seterusnya. Dan inilah, tuan-tuan dan puan, komunikasi sangat main peranan. Bagaimana komunikasi? Kita kena sentiasa berhubung dengan pasangan kita. Moga-moga dengan perhubungan itu akan memberikan perhubungan yang bahagia di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Moga manfaat. Seperti kata Dinas, satu tim insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk menjadikan satu tim itu, kena ada sikap untuk kita melihat bahawa pasangan ini boleh menjadi seorang pendengar yang setia. Betul. Dan pastinya daripada sudut nak discussionnya Betul. dan juga negotiationnya, semuanya kena jadi satu tim. Betul ya? Setuju ya? Terima kasih Ustaz Azam Al-Kankari dan juga Dinas Mokhtar bersama kita hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah semuanya yang mendengar dan juga menonton ketika ini menerima manfaat seperti kami.